Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Emankal bin Muhammad Buang ingin membentangkan tentang rancangan perniagaan Pasir Airways Enterprise. Tujuan rancangan perniagaan Pasir Airways Enterprise sebuah syarikat yang memberi perkhidmatan penghantaran dan penerimaan bergusan. Tujuan rancangan ini dibuat untuk membentangkan rancangan perniagaan ini lebih terperinci dan meliputi aspek pengurusan, pemasaran perkhidmatan dan juga kewangan. Pemilik memohon pembiayaan sebanyak RM40,000 dan kos pelaburan projek adalah sebanyak RM70,000 yang merangkumi sebanyak RM40,000 adalah modal awal dari saya dan manakala RM30,000 lagi dimohon melalui tekun, iaitu tabung ekonomi kumpulan usaha niaga. Kami memilih pihak tabung ekonomi kumpulan usaha niaga atau tekun kerana fungsi matlamat memberikan kami lebih yakin untuk menemukan perniagaan. Antara fungsinya adalah memberi perkhidmatan bimbingan dan sokongan kepada para usahawan yang menyertai tekun dan memastikan komuniti usahawan tekun mempunyai daya usaha yang tinggi, inovatif dan progresif serta jaringan perniagaan. Seterusnya, ringkasan eksekutif. Pasir Airways Enterprise bercadang untuk menyediakan perkhidmatan penghantaran bergusan kepada masyarakat pedalaman dan yang tidak mempunyai kemudahan untuk menghantar bergusan ke syarikat kurier yang lain-lain. Pada zaman moden ini, ramai masyarakat menggunakan mana-mana syarikat kurier untuk menghantar bergusan mereka kepada penerima atau pembeli mereka. Pasir Airways Enterprise mewujudkan salah satu premis di alamat First Floor Blok D Jalan PKAK 2 Pusat Komersial Aikroh, Postcode 75450 Hang Tuah Jaya, Melaka, yang dianggarkan pada hujung tahun 2021. Perniagaan ini berstatuskan milikian tunggal. Ibu pejabat perniagaan ini akan dibina di Aikroh dan mempunyai anak syarikat di seluruh Malaysia. Kelebihan perkhidmatan disediakan adalah memberi kemudahan kepada masyarakat pedalaman untuk menghantar atau menerima bungkusan. Di Malaysia, tidak banyak syarikat kurier yang membuat perkhidmatan di kawasan pedalaman. Kebanyakannya dia terletak di tengah-tengah bandar atau pusat-pusat tumpuan. Saya menyertai dana usahawan muda oleh Maybank bagi tujuan meningkatkan kemahiran dalam perniagaan. Melalui dana ini, saya dapat menimba banyak pengalaman dan pengetahuan tentang selok-belok perniagaan dari segi pengurusan kewangan. Pasaran saya pada permulaan perniagaan adalah dalam lingkungan 30 orang disebabkan baru memulakan perniagaan. Jika setiap hari dalam 3 orang pelanggan menggunakan perkhidmatan kami, maka setiap seminggu kami ada 21 orang pelanggan bagi anggaran saiz pasaran. Dari segi perkhidmatan lain seperti membuat perkhidmatan fotokopi, mengambil bungkusan dari rumah atau menghantar bungkusan ke rumah, kami mensasarkan dalam RM25,000 setiap bulan bagi setiap hari perkhidmatan dilakukan. Pasir Airways Enterprise menawarkan perkhidmatan penerimaan dan penghantaran bergusan untuk masyarakat yang duduk di kawasan pedalaman. Selain itu, kami juga membuat perkhidmatan lain seperti membuat perkhidmatan fotokopi, menghantar bungkusan ke rumah atau mengambil bungkusan dari rumah. Sasaran pelanggan perniagaan saya ialah penduduk di kawasan pedalaman di sekitar negeri Melaka, yang mana mereka jauh dari pusat bandar dan tidak mempunyai kenderaan untuk menghantar bungkusan ke syarikat kurier yang lain. Ini adalah latar belakang perniagaan saya. Nama perniagaan Pasir Airways Enterprise, alamat perniagaan First Floor Blok D Jalan PKAK 2 Pusat Komersial Aikroh, Postcode 75450 Hang Tuah Jaya, Melaka. Nombor telefon 0668850077. Jenis milikan tunggal. Jenis perniagaan adalah perkhidmatan penghantaran bungkusan atau penerimaan bungkusan.
Tarikh pendaftaran perniagaan 27 November 2021 dan tarikh mula perniagaan adalah 30 November 2021. Seterusnya kita ke analisis industri. Ini adalah pesaing-pesaing pasar Airways Enterprise iaitu JNT Express, Pos Laju, Citylink Express. Persaingan Pos Malaysia atau Pos Laju. Pos Malaysia Berhad merupakan pembekal perkhidmatan komunikasi fizikal yang terulung di Malaysia dengan rangkaian yang meluas melebihi 1,000 cawangan di seluruh negara yang merangkumi cawangan-cawangan Pos Malaysia atau Pos Mini, Pos 24 iaitu terminal layan diri, Pos on wheel, Pos bergerak, wakil pos dan wakil stamp, menjadikan Pos Malaysia sebagai salah satu daripada rangkaian perniagaan yang paling menyeluruh di Malaysia. Pos Malaysia Berhad telah mengatur strategi operasinya untuk bersaing secara langsung dan tidak langsung dengan pelbagai syarikat tempatan dan antarabangsa. JNT Express pula menjadi yang pertama di Indonesia pada tahun 2015. JNT mengatasi pesisir Jawa yang memberikan yang mustahil kepada masyarakat Indonesia. Usaha yang tidak henti-hentinya ini menjadikan kita sebagai salah satu syarikat ekspres kurier paling popular di Indonesia di pesisir Jawa. Menjadikan kita sebagai dua syarikat ekspres kurier terbaik di negara ini. Sehingga November 2018, jumlah purata penghantaran yang diterima JNT adalah 1 juta unit. Dengan pencapaian seperti itu, JNT Express yakin untuk mengembangkan perniagaan ke pelbagai negara iaitu Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina dan juga Singapura. Dalam jangka masa 8 bulan, JNT mengubah kemungkinan menjadi sebuah kemungkinan. Jadual 1 menunjukkan pesaing-pesaing pasar Airways Enterprise. Pesaing yang pertama, Pos Malaysia. Perkhidmatan adalah penghantaran surat dan bungkusan. Kekuatannya adalah menggunakan tenaga kerja yang ramai untuk membuat penghantaran. Kelemahan dia adalah penghantaran bungkusan yang lambat. Manakala pesaing kedua iaitu JNT. Perkhidmatan dia adalah penghantaran surat dan bungkusan. Menghantar bungkusan dengan cepat adalah kekuatan mereka dan kelemahan dia adalah harga perkhidmatan agak tinggi berbanding syarikat kurier yang lain. Jadual 2 menunjukkan pesaing utama pasar Airways Enterprise iaitu Pos Malaysia. Kekuatan pasar Airways adalah penghantaran surat dan bungkusan dengan cepat dan memastikan setiap bungkusan dalam keadaan selamat pada tangan pelanggan. Pos Malaysia adalah harga yang ditawarkan murah berbanding syarikat kurier lain. Antara kelemahan pasar Airways adalah hanya kawasan yang terpilih sahaja yang boleh menggunakan perkhidmatan kami. Pos Malaysia adalah penghantaran lambat dan tidak mengikut jadual penghantaran dengan tepat. Jadual 3 menunjukkan tingkat jualan pasar Airways Enterprise bersama pesaingnya. Pos Malaysia secara puratanya memperoleh jualan sebanyak RM581.20 setahun, manakala syarikat saya menganggarkan hasil jualan sebanyak 300 setahun. Seterusnya, jadual 4 menunjukkan pemimpin pasaran pasar Airways Enterprise. Pos Malaysia menawarkan perkhidmatan bungkusan di seluruh Malaysia, manakala pasar Airways menawarkan perkhidmatan menerima surat dan bungkusan dari semua syarikat kurier dan membuat penghantaran di kawasan yang terpilih mengikut kehendak pelanggan. Jadual 5 merujukkan produk tandingan pasar Airways Enterprise dan syarikat pesaing. Ini adalah produk tandingan antara Pos Malaysia dan juga pasar Airways, iaitu dari segi plastik bungkusan penghantaran. Plastik bungkusan hantaran 500 gram, Pos Malaysia menggunakan cas sebanyak RM7.33 sehingga RM11.50. Manakala pasar Airways adalah lingkungan RM5 ke RM10. Manakala plastik bungkusan yang 2 kg, Pos Malaysia buat cas sebanyak RM13.78 dan sehingga RM26.50. Manakala syarikat saya adalah sebanyak RM10 hingga ke RM20. Manakala
plastik bungkusan 10 kg, Pos Malaysia mengenakan cas sebanyak RM31.80 sehingga RM100.70. Manakala syarikat parcel adalah mengenakan cas sebanyak RM30 hingga ke RM100 sahaja. Jadual 6 merunjukkan harga yang ditawarkan oleh Parcel Railway Enterprise dan juga syarikat pesaing. Pos Malaysia memberikan potongan harga dan voucher pada hari-hari tertentu, manakala syarikat saya menghadiahkan voucher pembelian untuk penghantaran kali kedua. Seterusnya, harga yang ditetapkan adalah sedikit mahal dan tidak berpatutan untuk setengah perkhidmatan. Manakala syarikat saya, harga adalah tetap berpatutan mengikut berat dan jaga penghantaran. Seterusnya, saya pergi ke rancangan operasi. Berikut adalah carta ahli rancangan operasi perniagaan saya. Pada permulaannya, pelanggan menghantar barang untuk dihantar kepada pelanggannya atau syarikat kurier lain, atau kami mengambil bungkusan dari rumah pelanggan. Seterusnya, pelanggan menimbang berat parcel atau bungkusan untuk dikenakan cas yang perlu dibayar, dan seterusnya memberikan alamat penerima dan syarikat kurier untuk yang dihantar dan membuat pembayaran dan diberikan harga untuk dibayar. Seterusnya, saya pergi ke proses pengeluaran. Carta ahli di atas adalah proses pengeluaran parcel, ialah yang menerangkan proses pengeluaran. Bahan mentah merupakan bahan yang dibeli oleh pembekal luar. Antara bahan mentah yang diutamakan adalah banner, banting, flyers dan lain-lain. Antara langkah-langkah tersebut ialah langkah pertama adalah menerima pesanan dari pelanggan untuk menghantar bungkusan dan penerimanya beserta syarikat kurier yang mereka ingin gunakan, supaya saya lebih mudah fahami. Selain itu, syarikat Parcel Railway Enterprise juga membuat perkhidmatan untuk mengambil bungkusan dari rumah pelanggan memandangkan syarikat terletak di kawasan pedalaman. Langkah kedua adalah pelanggan harus menimbang bungkusan mereka untuk pihak syarikat mengetahui berapa berat bungkusan itu, supaya barang tersebut bersesuaian dengan bungkusannya. Selain itu, tujuan menimbang barang tersebut untuk mengetahui jumlah berat dan harga barang itu untuk dibayar oleh pelanggan. Langkah yang ketiga, pelanggan harus memberi alamat penuh penerima, iaitu nama penuh penerima, alamat rumah, nombor telefon penerima serta poskod negeri penerima. Tujuan memberikan alamat penuh supaya syarikat kurier tidak salah menghantar bungkusan, dan ini boleh menyebabkan syarikat kurier dan syarikat parcel tidak dipercayai dan boleh merosakkan imej syarikat. Langkah yang keempat, selepas memberi alamat pelanggan, diminta untuk membuat bayaran atas barang yang dihantar. Pelanggan juga boleh untuk menerima untuk membuat pembayaran kos penghantaran. Oleh itu, pelanggan tidak perlu untuk membuat bayaran, malah pelanggan perlu hantar barang dan alamat penuh penerima sahaja. Sebelum menghantar bungkusan kepada syarikat kurier, mestilah membuat kawalan mutu supaya bungkusan itu berkualiti, tidak rosak dan maklumat yang diinginkan lengkap dan tiada sebarang kesalahan. Seterusnya, saya membuat bungkusan dengan melabelkan harga pada bungkusan untuk dihantar ke syarikat kurier. Akhir sekali, saya menghantar bungkusan ke syarikat kurier yang berdekatan. Seterusnya, saya pergi ke teknik pengeluaran. Teknik pengeluaran produk merujuk kepada perkhidmatan yang berkualiti untuk memenuhi kehendak dan kepuasan pelanggan. Teknik pengeluaran merupakan sumber yang digunakan dalam proses pengeluaran. Teknik pengeluaran yang digunakan dalam proses pengeluaran seperti bahan mentah dan modal. Teknik pengeluaran sangat penting dalam menentukan keberhasilan pengeluaran sesuatu produk. Teknik pengeluaran yang saya gunakan adalah buruh intensif. Buruh intensif merujuk kepada pengeluaran yang memerlukan input buruh yang lebih tinggi untuk menjalankan aktiviti pengeluaran berbanding dengan jumlah modal yang diperlukan.
Contoh industri intensif buruh termasuk pertanian, restoran, industri hotel, perlombongan dan industri lain yang memerlukan banyak tenaga kerja untuk menghasilkan barangan dan perkhidmatan. Industri intensif buruh kebanyakan bergantung kepada pekerja dan pekerja firma mereka dan memerlukan pelaburan yang lebih tinggi dan masa untuk melatih pekerja untuk menghasilkan barangan dan perkhidmatan mengikut piawaian tertentu. Perbezaan antara intensif modal dan intensif buruh adalah intensif modal dan intensif buruh merujuk kepada jenis kaedah pengeluaran yang diikuti dalam pengeluaran barangan dan perkhidmatan. Selain itu, pengeluaran intensif modal memerlukan lebih banyak peralatan dan jentera untuk menghasilkan barangan. Oleh itu, saya memerlukan pelaburan kewangan yang lebih besar. Seturut itu, saya menggunakan intensif buruh merujuk kepada pengeluaran yang memerlukan input buruh yang lebih tinggi untuk menjalankan aktiviti pengeluaran berbanding dengan jumlah modal yang diperlukan. Jadual 7 merujuk kepada senarai mesin dan peralatan yang diperlukan oleh saya. Antara senarai mesin dan peralatan adalah bubble wrap, komputer, beg kedap udara, pelekat dan pelabelan, mesin pencetak, alamat penimbang bungkusan dan juga alat tulis. Kesemua mesin dan peralatan ini berjumlah sebanyak RM2,450. Okay. Ini adalah pelan lokasi di mana syarikat saya diwujudkan di salah satu premis di alamat First Block, Blok D, Jalan PKK 2, Pusat Komersial Air Keruh, Postcode 75450, Hang Tuah Jaya, Melaka. Pelan lokasi ini saya ambil di dalam Google Map. Saya memilih lokasi tersebut untuk membuka sebuah syarikat penerimaan dan penghantaran bungkusan di pusat komersial kerana tempatnya yang strategik dan dapat menjadi tumpuan orang ramai yang bekerja di kawasan itu. Terdapat banyak syarikat-syarikat yang lain terletak di kawasan itu. Lokasi bagi sesebuah perniagaan cukup memberi pengaruh besar kepada kami. Antara kelebihan lokasi premis saya ialah laluan utama untuk masyarakat untuk pergi ke pusat bandar. Bukan itu sahaja, kemudahan di sekitar premis iaitu pusat melibelah, kemudahan perbankan dan kawasan letak kereta secara tidak langsung dapat menarik pelanggan akan singgah ke premis ini. Ini adalah jadual 8 iaitu keperluan bahan mentah bulanan yang diperlukan oleh saya untuk syarikat Parcel Airways Enterprise. Antara bahannya adalah material vinil iaitu outdoor, material sintetik iaitu untuk indoor, pipe PVC, banting saiz 3x6, banner saiz 2x5 dan semua bahan-bahan ini adalah berjumlah anggaran jumlah untuk sebulan adalah sebanyak RM1,743, manakala anggaran untuk setahun adalah RM20,916. Seterusnya iaitu jadual 9 iaitu perbelanjaan operasi bulanan syarikat saya. Belanja iaitu pekerja gaji sebanyak RM13,334. Belanja bukan pekerja seperti belanja pemasaran, iklan dan promosi sebanyak RM1,743. Belanja untuk pentadbiran pejabat iaitu bil utility dan juga sewa premis yang berjumlah sebanyak RM3,300. Dan jumlah keseluruhan perbelanjaan operasi adalah sebanyak RM18,377. Seterusnya, saya pergi ke rancangan pemasaran Parcel Airways Enterprise. Saiz pasaran dan sasaran pasaran. Saiz pasaran saya pada peluang perniagaan di kawasan pedalaman adalah sebanyak 30 orang disebabkan baru memulai perniagaan. Jika setiap hari 3 orang pelanggan menggunakan perkhidmatan saya, maka setiap seminggu kami mempunyai 21 orang pelanggan bagi anggaran saiz pasaran. Dari segi perkhidmatan lain seperti membuat perkhidmatan fotokopi, mengambil bungkusan dari rumah atau menghantar bungkusan ke rumah, kami mensasarkan dalam RM25,000 setiap bulan. Parcel Airways Enterprise menawarkan perkhidmatan penerimaan dan penghantaran bungkusan untuk masyarakat yang duduk di kawasan pedalaman. Selain itu,
Saya juga membuat perkhidmatan lain seperti membuat fotokopi, membuat penghantaran dari ke rumah dan menghantar bungkusan ke rumah. Sasaran pelanggan perniagaan Pasir Airways adalah penduduk di kawasan pendalaman di sekitar negeri Melaka, yang mana mereka duduk jauh dari pusat bandar dan tidak mempunyai kemudahan untuk menghantar barangan ke syarikat kurier yang lain. Pesaing-pesaing utama syarikat Pasir Airways Enterprise di Malaysia ini sudah banyak syarikat kurier yang terletak di pekan di pusat bandar dan lebih spesifiknya di khalayak ramai seperti syarikat Pos Laju, JNT, Citylink dan banyak lagi. Dan difahamkan mereka semua juga mempunyai ramai anak-anak syarikat yang lebih banyak daripada saya. Malah juga untuk setiap negeri pasti ada syarikat kurier ini. Namun begitu, inilah pesaing-pesaing utama Pasir Airways Enterprise dalam perniagaan ini. Kekuatan dan kelemahan pesaing Pasir Airways Enterprise. Pesaing-pesaing utama yang wujud bagi Pasir Airways Enterprise adalah Pos Laju, JNT Express dan juga Citylink Express. Hal ini kerana ketiga perniagaan ini membuat syarikat atau jenis perniagaan yang sama, iaitu membuat penerimaan dan penghantaran bungkusan. Namun dari segi kelebihan dan kelemahan dan strategi mereka adalah berbeza. Berikut adalah gambaran yang jelas tentang Pos Laju, Citylink Express dan juga JNT. Jadual 10 merujuk kepada perbezaan syarikat Pos Laju, Citylink dan juga JNT. Pos Laju, kekuatannya adalah cas setiap bungkusan sangat murah dan menarik perhatian pelanggan. Manakala kelemahannya adalah masalah pengurusan pos pensel. Pesaing yang kedua iaitu Citylink Express. Kadar cas penghantaran untuk parcel adalah berpatutan dan antara yang termurah setakat ini. Antara kelemahannya adalah cas penghantaran yang sangat mahal dan tidak berpatutan. Pesaing yang ketiga iaitu JNT Express. JNT Express mampu menjangkau seluruh negeri di Malaysia. Iaitu kelemahannya adalah pemberitahuan pesanan yang tidak jelas, iaitu lambat ataupun kurang jelas untuk pelanggan mengambil tahu. SWOT iaitu dalam bahasa Inggeris adalah Strength, Weakness, Opportunity dan Threat, atau dalam bahasa Malaysia adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Syarikat saya Pasir Airways Enterprise menggunakan kaedah analisis SWOT untuk menganalisa persekitaran pemasaran perniagaan. Dengan ini saya dapat mengenal pasti kekuatan pada syarikat pesaing dan kelemahan syarikat pesaing serta peluang yang wujud dalam pasaran pesaing dan ancaman yang wujud pada syarikat pesaing yang telah dikenal pasti. Analisis SWOT ini menjadi satu langkah untuk saya membina strategi pemasaran yang lebih sistematik, memperbaiki semula kaedah pemasarannya. Jadual 11 merujuk kepada kekuatan kelemahan syarikat Pos Laju, Citylink dan juga JNT. Kekuatan antara tiga-tiga syarikat ini adalah servis untuk pelanggan yang juga sangat baik sama ada sebelum, semasa dan juga selepas penghantaran. Antara kelemahan syarikat pesaing ini adalah staf atau pekerja yang tidak prihatin terhadap bungkusan pelanggan dan pemberitahuan pesanan yang tidak jelas. Antara peluang syarikat pesaing ketiga syarikat pesaing ini adalah mudah dipasarkan kerana masyarakat lebih mengenali syarikat ini yang sudah lama ditubuhkan. Dan antara ancaman ketiga-tiga syarikat pesaing ini adalah wujudnya persaingan antara syarikat kurier ini yang menyebabkan pasaran dikongsi bersama. Seterusnya saya pergi ke ramalan jualan. Sasaran jualan merupakan anggaran jualan perniagaan dalam tempoh masa yang tertentu. Berdasarkan jumlah pelanggan yang saya disasarkan, sasaran jualan juga boleh membantu perniagaan mencapai sasaran keuntungan. Anggaran yang diletakkan bagi sunyi pasir adalah RM5 dan perniagaan ini mensasarkan jualan bulanan meningkat 5% pada setiap bulan.
Berikut adalah jalan pengiraan untuk sasaran jualan bagi tahun pertama syarikat saya, iaitu Parcel Airways Enterprise. Jadual 12 merujuk kepada ramalan jualan tahunan Parcel Airways Enterprise. Bilangan parcel yang dijual pada tahun 2021 adalah sebanyak 93,000 unit. Pada tahun 2022, bilangan parcel yang dijual adalah sebanyak 98,500 unit, dan bilangan parcel yang dijual pada tahun 2023 adalah sebanyak 103,000 unit. Dan jualan parcel untuk 2021 sebanyak 279,000 unit, dan pada tahun 2022 sebanyak 255,500 unit jualan parcel, dan juga pada tahun 2023 jualan parcel adalah sebanyak 309,000 unit. Seterusnya saya pergi ke strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran ada 4 elemen, iaitu perkhidmatan, agihan, harga dan juga promosi. Elemen pertama, perkhidmatan. Selain daripada membuat penghantar, menerima dan menghantar bungkusan yang ditawarkan oleh perniagaan saya, iaitu Parcel Airways Enterprise, berbagai perkhidmatan yang saya tawarkan antaranya ialah menjual bungkusan syarikat kurier yang lain seperti Pos Laju, CityLink dan juga JNT. Selain itu, saya menyediakan perkhidmatan fotokopi serta perkhidmatan mengenai dokumen seperti laporan, tesis, tugasan dan kemudahan mencetak dokumen tersebut dengan kadar yang berpatutan. Seterusnya, elemen kedua iaitu agihan. Lokasi perniagaan Parcel Airways Enterprise di Tengah Bandar, dan syarikat mempunyai anak syarikat yang terletak di kawasan pedalaman, di mana memudahkan penduduk pedalaman yang jauh dari bandar untuk menghantar bungkusan mereka. Kepelbagaian kemudahan infrastruktur dan pengangkutan di kawasan pedalaman memudahkan pelanggan menghantar bungkusan, yang mana pelanggan tiada pengangkutan untuk menghantar bungkusan mereka, dan syarikat saya boleh mengambil bungkusan tersebut dari rumah. Elemen yang ketiga iaitu harga. Perniagaan saya telah menawarkan harga yang berpatutan kepada pelanggan memandangkan syarikat terletak di kawasan pedalaman dan mengikut jenis perkhidmatan yang ditawarkan. Memandangkan sasaran pelanggan merupakan penduduk di kawasan pedalaman, maka pelbagai promosi harga diberikan bagi menarik minat mereka untuk mendapatkan perkhidmatan yang disediakan. Elemen yang keempat iaitu promosi. Perniagaan Parcel Airways Enterprise menggunakan pelbagai teknik pemasaran untuk mempromosikan perkhidmatan kepada masyarakat pedalaman. Antara yang saya gunakan adalah mengedarkan flyers serta mencipta laman web perniagaan. Saya mengedarkan flyers di sekitar kawasan pedalaman Melaka. Aplikasi dalam talian turut diguna pakai untuk memaklumkan perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan. Saya amat mementingkan hasil perkhidmatan yang berkualiti untuk menjamin kesetiaan pelanggan kepada syarikat saya. Jadual 13 merujuk kepada perbelanjaan pemasaran bulanan. Jadual ini merujuk kepada saiz bungkusan atau kotak yang digunakan oleh syarikat saya, iaitu Parcel Airways Enterprise. Berikut merujuk kepada setiap saiz dan harga setiap bungkusan, dan aset bekas masa papan tanda syarikat sebanyak RM3,000. Perbelanjaan lain-lain iaitu banner dan flyers berjumlah sebanyak RM350, dan jumlah keseluruhan perbelanjaan pemasaran bulanan adalah sebanyak RM3,617. Seterusnya saya pergi ke rancangan organisasi. Berikut adalah struktur organisasi. Saya sebagai pengurus Parcel Airways Enterprise, saya Muhammad M. Haikal, dan kedua iaitu pengurus pemasaran iaitu Khairul Azim bin Khairi, pengurus kewangan iaitu Izzah Tira binti Ahmad Rizwan, dan juga pengurus operasi iaitu Baizatul Amira binti Nur Iskandar.
Berikut adalah penjawatan dalam organisasi. Pengurus dan pemilik bertugas sebagai mengawal dan mengenal pasti dasar dan misi perniagaan. Selain itu, mengenal pasti dan menyelesaikan masalah yang berkesan dan menjalankan penilaian prestasi yang tepat pada masanya. Manakala pengurus pemasaran adalah merangka strategi pemasaran dan mencari alternatif terbaik untuk sasaran pasaran. Selain itu, memastikan pelanggan berpuas hati terhadap kualiti perkhidmatan yang diberikan. Selain itu, pengurus pemasaran perlu menganalisis potensi hubungan rakan strategik bagi riset produk. Manakala tugas untuk pengurus kewangan adalah menyediakan belanjawan, menyediakan bayaran gaji, menyediakan penyata perbendaharaan dan memeriksa baucer-baucer bayaran Pengurus operasi bertugas sebagai mengarahkan operasi dalaman untuk mencapai keputusan belanjawan dan kriteria kewangan yang lain. Selain itu, menyertai dalam pembangunan dan penyediaan pelan jangka pendek dan jangka panjang dan belanjawan berdasarkan matlamat organisasi yang luas dan objektif. Selain itu, pengurus operasi membangunkan dan menetapkan dasar operasi selaras dengan dasar dan matlamat utama ketua pegawai eksekutif dan menginsyurkan pelaksanaan yang mencukupi mereka. Berikut adalah jadual 14 iaitu gaji pekerja. Gaji untuk pengurus pemilik termasuk KWSP dan juga pergesu adalah sebanyak RM2,850, manakala jawatan bagi pengurus pemasaran adalah sebanyak RM1,856 dan juga jawatan bagi pengurus operasi adalah sebanyak RM1,642 dan jawatan untuk pengeluaran adalah sebanyak RM1,356. Cuti tahunan dibayar oleh majikan mengikut kadar gaji harian untuk setiap cuti tahunan. Terletak di dalam Perundangan Malaysia bermula 8 hari sehingga ke 16 hari kalender bergantung kepada bilangan tahun perkhidmatan. Seseorang bekerja hendaklah mencukupkan 12 bulan perkhidmatan dengan majikan untuk mendapatkan cuti tahunan, atau jika tidak, kadar tersebut akan dikira secara puratanya. Seseorang bekerja akan mendapat cuti tahunan seperti berikut jika berjaya melengkapkan 12 bulan perkhidmatan. Komisen dibayar kepada pekerja dalam gaji mereka atau gaji berasingan pada masa dan kaedah yang ditentukan oleh majikan. Komisen dianggap sebagai sebahagian daripada gaji tetap untuk pekerja. Jadual 15 adalah merujuk kepada keperluan pejabat yang diperlukan. Antara keperluan pejabat yang diperlukan adalah meja dan kerusi, komputer, pengawal dingin, almari, telefon, mesin pencetak, kipas dan lampu dan juga alat tulis. Kesemua harga keperluan pejabat yang diperlukan ini adalah sebanyak RM3,600 sahaja. Jadual 16 merujuk kepada perlembagaan pengurusan. Bagi jumlah aset bukan semasa adalah sebanyak RM16,050. Jumlah bagi belanja bulanan adalah sebanyak RM11,084 dan belanja untuk lain-lain adalah sebanyak RM6,900 yang merangkumi belanjaan iaitu deposit, pengangkutan dan juga pelbagai belanja. Dan jumlah untuk perbelanjaan pengurusan adalah sebanyak RM34,034. Seterusnya saya pergi ke rancangan kewangan. Sumber kewangan. Jadual 17 merujuk kepada sumber kewangan syarikat Pasir Lewis Enterprise. Modal sendiri adalah aset RM40,000, tunai RM30,000 dan jumlah modal sebanyak RM70,000. Jumlah pembiayaan sebanyak RM30,000. Jumlah keseluruhan untuk sumber kewangan adalah RM100,000. Jadual 18 merujuk kepada penyata kos pelaksanaan projek Pasir Lewis Enterprise. Aset tetap sebanyak RM2,450. Di dalam modal kerja adalah perbelanja operasi sebanyak RM18,377. Perbelanjaan pemasaran sebanyak RM3,617.
perbelanjaan pengurusan sebanyak RM32,734 dan perbelanjaan luar jangkaan 5% sebanyak RM2,858 dan jumlah kos pelaksanaan projek sebanyak RM60,036,90. Berikut merupakan belanjawan tunai untuk 3 tahun. Tahun 2021 jumlah penerimaannya adalah sebanyak RM271,400, manakala tahun 2022 jumlah penerimaannya sebanyak RM248,100 dan tahun 2023 jumlah penerimaannya adalah sebanyak RM251,400. Pada tahun 2021 jumlah pembayarannya adalah RM162,910, manakala tahun 2022 jumlah pembayaran dia ada sebanyak RM184,190 dan tahun 2023 sebanyak RM178,267. Dan bagi akhir bagi tahun 2021 adalah sebanyak RM108,490 dan pada tahun 2022 bagi akhirnya adalah sebanyak RM172,395 dan tahun 2023 bagi akhirnya adalah sebanyak RM245,528. Seterusnya saya pergi ke penyata proforma kos pengeluaran. Butirannya adalah jumlah kos bahan bagi tahun 2021 adalah sebanyak RM70,300. Bagi tahun 2022 jumlah kos bahan dia adalah RM78,500 dan tahun 2023 jumlah kos bahan dia adalah sebanyak RM76,120. Bagi jumlah kos pengeluaran keseluruhan untuk tahun 2021 adalah sebanyak RM85,774 dan untuk tahun 2022 jumlah kos pengeluaran dia adalah sebanyak RM95,724 dan tahun 2023 jumlah kos pengeluaran dia adalah sebanyak RM95,654. Seterusnya saya pergi ke penyata pendapatan proforma untuk syarikat saya iaitu Parcel Airways Enterprise, di mana jumlah kos jualan untuk tahun 2021 adalah sebanyak RM91,573. Untuk tahun 2022 jumlah kos jualannya adalah RM102,904 dan tahun 2023 kos jualan dia adalah RM165,934. Manakala untuk untung atau rugi bersih untuk tahun 2021 adalah sebanyak RM167,521. Untuk tahun 2022 sebanyak RM172,972 dan untuk 2023 adalah sebanyak RM113,408. Seterusnya saya pergi ke penyata proforma kedudukan kewangan atau kunci kira-kira untuk syarikat saya iaitu Parcel Airways Enterprise. Jumlah aset bekas masa untuk tahun 2021 adalah sebanyak 15,050. Untuk tahun 2022 sebanyak 19,660 dan tahun 2023 adalah sebanyak 22,320. Manakala jumlah bagi modal kerja tambahan aset bekas masa adalah sebanyak 209,433 untuk tahun 2021. Tahun 2022 adalah sebanyak 187,483 dan untuk tahun 2023 adalah sebanyak 180,717. Dan jumlah untuk liability bekas masa tambah dengan ekuiti pemilik adalah sebanyak 209,433 untuk tahun 2021 dan untuk tahun 2022 sebanyak RM 187,483 dan untuk tahun 2023 sebanyak RM180,717. Seterusnya saya pergi ke jadual pembayaran balik pinjaman. Perkiraan pembayaran dan nilai ansuran pokok bulanan yang dirancang adalah sebanyak RM6,500 sebulan selama 5 tahun dengan kadar faedahnya adalah sebanyak 5%.
Butiran terperinci adalah seperti berikut. Jumlah pinjaman RM30,000. Nama bank iaitu Maybank. Tempoh pinjaman sebanyak 5 tahun dan kadar bunga sebanyak 5%. Berikut adalah jadual pengiraan untuk tempoh bayaran balik pinjaman. Untuk tahun 2021, baki pinjaman adalah RM20,000. Untuk tahun 2022, baki pinjaman adalah sebanyak RM10,000. Untuk tahun 2023, baki pinjamannya adalah RM9,000. Dan tahun 2024, baki pinjaman adalah RM8,000. Dan tahun 2025, baki pinjaman diselesaikan. Seterusnya, jadual susut nilai aset bekas masa. Untuk mengira susut nilai tahunan, formula dia adalah kos aset tolak dengan nilai scrap bagi dengan bilangan tahun penggunaan aset. Kos aset untuk syarikat saya adalah sebanyak RM2,450 dan nilai scrap adalah sebanyak RM1,550 bahagi kepada 5, dan susut nilai tahunan adalah sebanyak RM190. Seterusnya, saya pergi kepada rumusan. Mengikut rancangan perniagaan di atas, saya yakin bahawa perniagaan yang saya bina ini akan memberi pulangan yang lumayan dan akan digemari oleh para pelanggan atau masyarakat sekeliling, serta dapat berkhidmat untuk orang awam untuk selama-lamanya. Anggaran untuk tahun pertama, operasi selepas pembiayaan sedikit sukar kerana perniagaan baru ditubuhkan, di mana promosi dan pemasaran baru kami lancarkan dan mencuba untuk menarik perhatian pelanggan untuk menggunakan perkhidmatan saya berbanding dengan pesaing-pesaing kami yang lain yang sudah lama ditubuhkan di dalam Malaysia dan mempunyai anak-anak syarikat yang ramai. Oleh itu, Pasir Airways Enterprise amat yakin dengan perniagaan ini, dan saya yakin ia akan berdaya maju dan terus maju seiringan dengan syarikat Korea lain dan mampu bersaing dengan syarikat Korea lain dan mampu berkembang di masa hadapan. Lampiran. Berikutan gambar raja adalah pelan lantai untuk syarikat Pasir Airways Enterprise. Yang kedua iaitu contoh bungkusan yang digunakan untuk membuat bungkusan. Yang ketiga adalah jenis kenderaan Pasir Airways Enterprise untuk pergi menghantar barang atau mengambil barang dari rumah ke rumah. Dan yang terakhir iaitu flyers yang digunakan oleh Pasir Airways Enterprise untuk memasarkan produk dan perkhidmatan saya. Sekian saja perbincangan saya pada hari ini. Harap maaf kalau jika telah terkasar bahasa, tersusul kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.